PPKN atau pendidikan kewarganegaraan dalam pokok pembahasan konstitusi. Adapun dikatakan konstitusi ialah terdapat dalam bahasa etimologis yang pertama yaitu constituer dalam bahasa Perancis yang artinya membentuk, dan kedua constitution dalam arti bahasa Inggris yang artinya hukum dasar. Adapun kata lain daripada konstitusi atau pengertian daripada konstitusi itu ialah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur dan mengikat dan cara-cara bagaimana suatu pemerintahan itu diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Maka daripada itu, banyak pendapat yang tercantum di dalam konstitusi menurut para ahli, yaitu menurut Ketsewer ialah konstitusi adalah keseluruhan ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, memerintah dalam suatu pemerintahan negara. Menurut Helman Haider, konstitusi itu mempunyai arti yang luas daripada undang-undang dasar. Namun konstitusi itu hanya bersifat yuridis, akan tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Pan Adelphon mengatakan bahwa konstitusi itu memuat baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang mana Carl Schmitt mengartikan konstitusi itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, konstitusi dalam arti absolut, yang kedua konstitusi dalam arti relatif, dan yang ketiga konstitusi dalam artian positif, dan yang keempat konstitusi dalam artian ideal. Adapun konstitusi dalam artian absolut ialah konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam suatu negara. Dan yang kedua sebagai konstitusi bentuk negara. Dan yang ketiga konstitusi sebagai faktor interaksi. Dan yang keempat ialah konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Adapun yang kedua ialah konstitusi dalam artian relatif, ialah konstitusi sebagai tuntunan dari golongan yang berjuis agar hak dapat dijamin oleh penguasa. Dan konstitusi dalam sebuah konstitusi dalam artian formil ialah konstitusi dapat dibentuk dengan yang tertulis. Dan konstitusi dalam artian material ialah konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Yang ketiga ialah konstitusi dalam arti positif, ialah konstitusi yang sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tata kehidupan negara. Dan yang terakhir ialah konstitusi dalam artian ideal, ialah konstitusi yang memuat adanya jaminan hak asasi dalam perlindungannya. Maka dari itu, konstitusi adalah kumpulan asas yang menyelenggarakan satu kekuasaan pemerintah dalam artian luas. Dan yang kedua ialah konstitusi dari hak yang diperintah. Dan yang ketiga ialah konstitusi antara pemerintah dan yang diperintah yang menyangkut di dalamnya masalah hak asasi manusia. Adapun macam-macam konstitusi itu ialah terdapat atas 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Adapun konstitusi tertulis ialah aturan pokok dasar negara yang membangun tata negara, dan demikian juga diatur sebagai dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Dan yang kedua ialah konstitusi tidak tertulis atau disebut dengan konvensi, berupa kebiasaan ketandanegara yang sering timbul, dan syarat-syarat daripada konvensi itu ialah diakui dan dipergunakan berulang-ulang kali dalam praktek penyelenggaraan negara, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan memperhatikan pelaksanaan undang-undangnya. Dan yang ketiga ialah dan yang keempat ialah sebagai pelengkap daripada undang-undang tertulis tersebut. Menurut Sitandio
Menurut Standia Yungzi Subroto mengatakan bahwa konstitusi itu adalah sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk di dalam ihwanul keluargaan dan batas-batas lembaga-lembaga negara tersebut. Jadi kesimpulan daripada pokok pembahasan itu ialah bahwa konstitusi itu meliputi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Adapun Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi tertulis. Jadi demikianlah pada pokok pembahasan materi PPKN ini. Saya sudahi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.